Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira Syafiqah binti Abdullah. Saya akan menerangkan dan ahli kumpulan saya juga akan menerangkan, iaitu tajuk kami berkaitan dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai dalam bahasa Melayu, bincangkan konsep dialek sosial, laras dan dui bahasa. Sebelum saya meneruskan perbatangan saya berharap Prof dalam keadaan yang sihat dan stay at home. Okey. Jadi dalam dialek sosial ini saya akan menerangkan definisi-definisi bagi setiap komponen itu, definisi dialek, definisi sosial dan definisi dialek sosial. Okey, seterusnya saya akan membincangkan atau menjelaskan tentang komponen-komponen sosial dan saya juga akan memperincikan tentang contoh-contoh bahasa dalam dialek sosial. Okey, sebelum kita mengetahui sesuatu perkara sebenarnya, jadi kita perlu mengetahui apa komponen-komponen itu yang membentuk sesuatu itu. Jadi kita perlu mengetahui apa itu definisi dialek. Okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, dialek ini merujuk kepada satu bentuk bahasa yang mana digunakan dalam sesuatu daerah atau sesuatu kelas sosial berbeza. Berbeza itu dari segi bahasa standard dan lorat yang digunakan. Okey, menurut Za'aba pula pada tahun 1991, di mana dialek ini merujuk kepada keadaan sesuatu bahasa yang berlainan tentang bunyi sebutannya, daripada berbeza dari segi keadaan gaya suara menyebutnya, dan juga terkadang ada juga tentang perkataannya berbeza. Okey, seterusnya bagi definisi sosial, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, ia merujuk kepada segala hal yang berkaitan dengan masyarakat dan kemasyarakatan, iaitu di mana dia merujuk kepada persahabatan, merujuk kepada pergaulan dan aktiviti masa lapang. Okay, secara ringkasnya, dialek menunjukkan kepada satu bentuk bahasa yang berbeza apabila suatu kelas-kelas yang berbeza, dan dialek sosial merujuk kepada masyarakat atau kemasyarakatan. Jadi kita boleh faham bahawa definisi dialek sosial menurut Profesor Emeritus Abdullah pada tahun 1992, beliau menyatakan bahawa dialek sosial ini berubah bukan sahaja disebabkan oleh darah geografi, tetapi melalui perbezaan sosial, iaitu di mana perbezaan standard taraf hidup antara manusia. Okey, seterusnya menurut Kamus Dewan dan Pustaka edisi keempat, dialek sosial merujuk kepada variasi bahasa yang dituturkan oleh sesuatu kumpulan sosial atau lapisan masyarakat bahasa. Contohnya ialah di mana dalam bahasa istana. Okey, akhir sekali, menurut Halliday pada tahun 1968, dialek sosial ini merupakan satu penggunaan penggunaan bahasa, kesesuaian jenis bahasa yang digunakan dengan keadaan suatu penggunaan bahasa itu digunakan. Jadi secara ringkasnya, daripada definisi dan definisi berikut, saya boleh meringkaskan bahawa dialek sosial ini dapat dibezakan menerusi ciri lafaznya, kosakatanya dan tata bahasa mengikut kumpulan sosial penutur. Jadi kumpulan sosial ini ada faktornya, di mana faktornya ditentukan oleh faktor sosial seperti pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman dan faktor lain iaitu umur, jantina dan juga status sosial. Okey, kita pergi kepada komponen sosial di mana dia secara amnya dalam apa jua peristiwa bahasa, penggunaan bahasa sebenarnya dipengaruhi oleh satu atau lebih daripada satu komponen sosial itu, di mana terbentuknya dialek sosial ini apabila daripada keempat-empat ini dia apabila salah satunya dipengaruhi. Jadi terbentuknya dialek sosial itu. Okey, bagi contoh sebagai contoh bagi komponen sosial yang pertama, iaitu skala jarak sosial. Skala jarak sosial ini merujuk kepada akrab dan renggang. Apabila penutur itu dia akrab dengan penutur yang lain, maka penggunaan dialek sosial sangat berbeza. Sebagai contohnya, apabila akrab, dia akan menggunakan bahasa contoh, hai kesayangan saya, dan dibalas hai juga kesayangan saya. Tapi apabila penutur yang renggang, dia akan menggunakan situasi yang agak
menunjuk kerengangan. Hai awak dan hai juga awak. Okey, bagi yang kedua, komponen sosial yang kedua itu merujuk kepada skala status sosial. Skala status sosial ni kita boleh dikaitkan dengan status bagi golongan bangsawan, dan iaitu di mana dia dikategorikan status yang tinggi, dan seterusnya bagi status yang rendah dikaitkan dengan status golongan rakyat itu, golongan rendah itu. Jadi dialek yang digunakan, dialek sosial digunakan amat berbeza pendekatan bagi status tinggi dan status yang rendah. Okey, bagi skala formality kita merujuk kepada formal dan tidak formal. Okey, sebagai contohnya, penutur itu seorang pensyarah, dia akan sewaktu memberi syarahan kepada pelajarnya dalam bilik kuliah akan berkait dengan situasi yang rasmi atau berkait dengan situasi yang formal. Manakala seorang pensyarah itu atau penutur itu bertutur dengan isteri dan anak-anaknya di rumah akan berkait dengan situasi yang tidak formal atau merujuk kepada formality rendah. Okey, akhir sekali komponen sosial itu merujuk kepada skala fungsi. Skala fungsi ini berkait dengan fungsi dia, mengapa mereka bertutur. Jadi mengapa ini merujuk kepada kandungan rujukan yang tinggi, kandungan afektif yang tinggi, dan juga sebaliknya kandungan rujukan yang rendah dan kandungan afektif yang rendah. Okey. Akhir sekali itu contoh-contoh bahasa dan dialek sosial. Ada 7, iaitu bahasa istana, bahasa kasar, bahasa halus, bahasa bahasahan, bahasa pasar, bahasa Selangor dan bahasa Mesra. Okey. Bagi akhirnya saya juga ingin meringkaskan saja, atau saya ingin menyimpulkan bahawa untuk menjadi penutur untuk seorang penutur itu perlu mahir menyelesaikan semua faktor sosial dan faktor yang lain dengan pertuturannya supaya tidak disalah tafsir. Dan sebenarnya kemahiran yang dimaksudkan itu perlu dipelajari dan diamalkan supaya kita ni jadi seorang penutur yang tidak dikata sebagai individu yang tidak tahu berbahasa. Okey, sekian sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Saya Nurul Ain Fitriah binti Rusdi. Saya akan menyambung pembentangan kawan saya yang bernama Nurul Atirah. Baik, yang seterusnya adalah tajuk laras bahasa. Laras bahasa didefinisikan sebagai laras merupakan satu istilah teknikal yang digunakan untuk menerangkan perlakuan bahasa semasa seseorang itu menggunakan bahasa mengikut pendapat Reid tahun 1956. Malah laras bahasa itu sendiri menurut Halliday, laras bahasa itu sendiri dapat didefinisikan sebagai variasi bahasa yang berlainan berdasarkan fungsinya dan sentiasa berubah mengikut situasi, di mana ia dilihat dari sudut penggunaan berdasarkan latar belakang sosial penutur, konteks dan fungsinya. Malah laras bahasa merupakan satu konvensi sosial iaitu yang digunakan oleh pengguna tertentu untuk keadaan tertentu atau sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang atau hal yang diperkatakan untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Jadi kesimpulan bagi definisi laras bahasa yang saya dapat ambil ialah laras bahasa ialah penggunaan bahasa atau pemakaian kata-kata yang khusus untuk sesuatu penggunaan berdasarkan sesuatu sosial seseorang ketika berkomunikasi dengan orang ramai. Maksudnya di sini laras bahasa itu sendiri mempunyai ciri-ciri khusus di mana laras bahasa itu mempunyai situasi yang berbeza untuk setiap situasi. Bahasa yang berbeza, maksudnya maksud yang berbeza mengikut situasi. Maafkan saya. Seterusnya adalah faktor-faktor penentu laras bahasa. Dalam laras bahasa, faktor-faktor penentu laras ni mempunyai 6 faktor. Yang pertama adalah perbezaan daerah asal penutur, dan yang kedua taraf pendidikan, kedudukan sosial, tajuk atau perkara, gaya atau cara penyampaian, tekanan atau gangguan. Di sini kita dapat menentukan bahawa mengapa laras itu berbeza-beza mengikut situasi. Yang pertama adalah perbezaan daerah asal penutur, di mana perbezaan daerah penutur menghasilkan dialek atau variasi bahasa yang berlainan dari segi penggunaan kosakata, sebutan dan susul ayat. Cara orang bertutur
yang tinggal jauh di pedalaman dengan penduduk bandar dalam negeri yang sama juga menunjukkan kelainan di mana perbezaan daerah itu membezakan cara mereka bertutur. Dan yang kedua adalah taraf pendidikan. Taraf pendidikan, faktor penentu laras bahasa bagi taraf pendidikan membawa maksud orang yang berpendidikan tinggi menggunakan bahasa yang sesuai dengan kelulusannya, manakala kebiasaannya orang terpengaruh dengan bidang yang diceburi, di mana jika seseorang tu menjadi doktor, maka bahasa itu sedikit berlainan dengan orang biasa. Maka malah orang yang tidak berpendidikan tinggi selalunya menggunakan bahasa biasa dan mudah difahami. Yang ketiga adalah kedudukan sosial, di mana kedudukan atau taraf dalam masyarakat yang membezakan gaya berbahasa. Di mana dalam kedudukan sosial, orang yang berpangkat dan orang yang berada akan menggunakan bahasa yang terhormat dan bahasa yang berbeza dan dengan yang berpendapatan rendah, di mana hal ini berlaku apabila dalam golongan bangsawan misalnya, mereka menggunakan gaya penuturan yang berbeza berbanding dengan rakyat biasa. Yang keempat adalah tajuk atau perkara. Laras bahasa juga ditentukan melalui tajuk atau perkara, di mana topik yang dijadikan bahan perbincangan sangat ketara dan membezakan bentuk bahasa. Jika topik yang diusulkan oleh seseorang merupakan topik kesihatan misalnya, maka gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa berkaitan dengan kesihatan, dengan yang sesuai dengan kesihatan. Jika topik yang diusulkan adalah berkaitan dengan gaya bahasa laras bahasa sukan misalnya, maka gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa atau perkataan-perkataan yang melibatkan sukan. Yang seterusnya adalah jenis laras ataupun jenis laras dan ciri laras. Dalam laras bahasa, kita terdapat pelbagai laras yang digunakan, contohnya seperti laras bahasa biasa, laras sastra, laras iklan atau perniagaan, laras sains, laras ekonomi dan sebagainya. Namun di sini saya ingin membincangkan tentang laras bahasa biasa. Laras bahasa biasa adalah laras bahasa yang menggunakan kata-kata ataupun ungkapan biasa dan tidak melibatkan bidang-bidang tertentu. Laras ini lazimnya digunakan oleh golongan yang tidak berpendidikan berpendidikan, iaitu berpendidikan rendah dan sederhana. Malah ciri bahasa ini sangat senang difahami kerana struktur ayatnya yang mudah dan ringkas tetapi padat. Seterusnya, ciri laras bahasa biasa. Bahasa biasa dipengaruhi oleh variasi bahasa basahan ataupun variasi bahasa pasar, di mana penggunaan perkataannya atau susu ayatnya lazimnya tidak menepati tata bahasa baku. Contoh yang dapat saya berikan di sini adalah tanam sini, jual sini, apa pasal mahal. Contohnya begitu. Contoh yang seterusnya adalah hari-hari hujan, susah mau tanam. Itu pasal mahal. Itu adalah merupakan laras bahasa biasa. Seterusnya adalah laras sastra. Laras sastra ini banyak digunakan dalam penulisan karya sastra dalam bentuk puisi ataupun prosa. Ciri bahasanya pula adalah bahasanya boleh bersifat naratif, deskriptif, preskriptif, dramatik dan puitis. Malah penggunaan unsur-unsur kreatif dan imajinatif sangat digalakkan. Contoh yang dapat saya berikan ialah kadang-kadang maafkan saya, bukan contoh tapi maksudnya, kadang-kadang ayatnya kabur atau sukar ditafsirkan oleh golongan biasa. Seterusnya adalah pemilihan diksi yang tersirat dengan lambang tertentu. Ia bermaksud laras sastra menggunakan unsur bombastik ataupun hyperbola. Hyperbola itu bermaksud gambaran lebih-lebihan, dan ambiguity iaitu
ambiguity itu bermaksud lebih daripada satu makna atau tafsiran. Kebiasaannya laras bahasa menggunakan contoh di mana lambang maksudnya bunga. Bunga yang dalam laras sastra adalah maksud gadis cantik. Bagi perkataan contoh bombastik, maksud ayat contoh bombastik, seksa merayap menebus urat saraf, derita sepanjang zaman menyudu igawan. Itu adalah merupakan contoh bagi laras sastra. Antara contoh lain yang dapat saya berikan adalah bagai api, rindu bagai pungguk. Itu adalah merupakan contoh bagi simili di mana ia digunakan dalam laras sastra. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada rakan saya. Laras iklan atau perniagaan. Laras bahasa pengaruhan untuk mengubah sikap dan mempengaruhi tindakan pengguna. Ciri bahasa melakukan pemujukan dengan memberikan tawaran istimewa, bersifat menggesa atau mendesak pengguna. Yang ketiga, membuat perbandingan dan penafian. Contoh, jangan tunggu sampai esok. Kedua, sementara stok masih ada. Ketiga, dipercayai turun-temurun. Contoh ayat, kulit muka anda kusam, berjeragat dan tidak bermaya. Jangan risau, dapatkan Nivea Skincare di setiap pasaraya berhampiran anda. Laras kedua adalah laras sains. Laras sains digunakan dalam bidang sains dan teknikal. Ciri bahasa, maklumat disampaikan berdasarkan uji kaji, kajian dan fakta, bersifat intelektual dan saintifik. Ketiga, penyampaian menggunakan jadual, graf, gambar raja dan carta. Contoh kosakata, molekul, hidrogen oksida, karbon dioksida. Contoh ayat, air ialah campuran dua unsur yang terdiri daripada dua nisbah hidrogen dan satu nisbah oksigen. Laras seterusnya adalah laras ekonomi yang digunakan dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Ciri bahasa bersifat ilmiah dan formal. Yang kedua, berdasarkan bukti dalam bentuk data dan perangkaan. Ketiga, jelas dan menggunakan istilah ekonomi. Contoh, bursa saham, guna tenaga, indeks saham, lebihan dagangan, pelaburan tempatan. Contoh, pembelian semasa saham murah berpilih-pilih oleh dana tempatan dan asing mungkin meningkatkan bursa saham Kuala Lumpur minggu depan. Pembelian saham murah mungkin memberikan sedikit sokongan kepada indeks komposit melebihi 870 mata. Laras seterusnya adalah undang-undang, digunakan dalam hal yang berkaitan perundangan, terdapat dalam perlembagaan, kanun, perbicaraan di mahkamah dan surat perjanjian. Ciri bahasa mengandungi bahasa seksyen yang mempunyai pecahan atau subseksyen. Ayat yang kompleks iaitu panjang dan sangat teknikal dari segi makna. Ketiga, penuh dengan istilah yang berkaitan dengan peraturan. Contoh, defendant, habeas corpus, mandatory, mengaku tidak bersalah dan plaintiff. Contoh, Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947, kurungan Akta 23, Seksyen 3. Seterusnya adalah laras agama. Lazimnya merujuk kepada agama Islam yang digunakan dalam bidang atau wacana melibatkan akidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Kebiasaannya digunakan dalam ceramah agama, forum agama, penulisan kitab dan sebagainya. Ciri bahasa, yang pertama, dipengaruhi struktur bahasa Arab. Kedua, salitan ayat Al-Quran. Ketiga, terdapat kias ibarat. Yang keempat, menekankan pengajaran dan nasihat untuk dijadikan teladan. Contoh ayat, Allah SWT menjelaskan kewujudan syurga dalam Al-Quran melalui surah Ali Imran yang bermaksud, dan segeralah menuju keampunan Tuhanmu dan memasuki syurga yang lebarnya seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Laras seterusnya adalah laras sukan, digunakan untuk membincangkan hal yang berkaitan dengan aktiviti kesukanan. Ciri bahasa menggunakan bahasa biasa yang mudah dan bersahaja, turut menggunakan kosakata khas dan tertentu. Seperti kosakata sukan, mementingkan kesan emotif kepada khalayak. Contoh, tendangan sudut, bola sepak, kad merah permainan padang atau gelanggang. Kawasan D, hoki, pukulan pancung, badminton.
Contoh pencapaian dan kehebatan Ratu Squash Dunia, Datuk Nicole and David. Dalam gelanggang memang tidak perlu dipertikaikan lagi. Nicole hanya berusia 14 tahun ketika memenangi kategori perseorangan Squash Sukan Asia yang pertama di Bangkok pada tahun 1998. Sekian saya serahkan kepada saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Masyita binti Asri. Saya ingin menerangkan mengenai laras resepi. Laras resepi ini digunakan dalam urusan masak-memasak, iaitu dalam bidang kulineri terutamanya. Ia bertujuan untuk memberi panduan tentang cara memasak makanan. Laras resepi ini terdiri daripada 3 ciri, iaitu ciri yang pertama terdiri daripada 2 bahagian, iaitu bahan yang diperlukan dan cara untuk penyediaan masakan. Yang kedua ialah penjelasan secara terperinci, dan yang ketiga menggunakan ayat perintah ketika menjelaskan tindakan atau peringkat yang diperlukan. Jika kita lihat contohnya program-program rancangan masakan dalam televisyen banyak menggunakan laras resepi ini. Contohnya untuk ciri yang pertama, chef akan menerangkan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Contohnya dalam penyediaan sambal udang dengan petai, chef akan menerangkan mengenai bahan yang diperlukan, iaitu cili kering, bawang besar, bawang putih dan sebagainya. Seterusnya, cara penyediaan masakan pula, chef akan menerangkan bagaimana penonton menyediakan bahan-bahan tersebut. Contohnya, cili kering dan bawang besar, bawang putih perlu dikisar terlebih dahulu. Seterusnya, penjelasan secara terperinci. Chef akan menerangkan bagaimana masakan itu dimasak. Contohnya, perlu panaskan minyak terlebih dahulu, masukkan cili kering dan tumis sehingga pecah minyak. Jadi, seterusnya untuk ciri yang ketiga ialah menggunakan ayat perintah. Contohnya, chef akan menggunakan perkataan masukkan cili kering, masukkan 1 sudu garam, kacau sehingga ia mendidih. Itulah contoh-contoh yang boleh diterangkan melalui laras resepi ini. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai dui bahasa. Dui bahasa menurut Kamus Dewan edisi keempat iaitu ditulis atau dinyatakan dalam 2 bahasa. Yang kedua pula, boleh bertutur dalam 2 bahasa. Biasanya pada darjah kefasihan yang sama dan boleh dilihat dalam penerbitan buku-buku, risalah dan sebagainya. Istilah dui bahasa ini bermaksud 2 bahasa menurut definisi yang diberikan oleh Mackey 1957, iaitu bilingualism atau dui bahasa ialah penggunaan 2 atau lebih bahasa secara berselang-seli. Secara ringkasnya, penguasaan dan penggunaan 2 bahasa oleh seseorang penutur merupakan definisi dui bahasa. Jika kita ingin lebih jelas lagi, kita lihat perbezaan antara multibahasa dan dui bahasa. Multibahasa, bilangan bahasa yang dituturkan adalah lebih daripada 2 dan tahap kefasihannya adalah tidak dititik beratkan. Manakala dui bahasa pula, 2 bahasa dan tahap kefasihannya adalah sama darjah, iaitu setara. Akhir sekali saya akan menerangkan mengenai fungsi dui bahasa. Fungsi dui bahasa ini terdapat 4, iaitu dalam bidang pendidikan, bidang sains, teknologi, maklumat dan komunikasi, bidang politik dan bidang ekonomi. Untuk bidang pendidikan, kita dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran sains dan matematik. Dan kita juga dapat meningkatkan tahap pendidikan negara setaraf dengan negara-negara maju. Hal ini kerana kebanyakan rujukan yang dibuat oleh para pelajar adalah daripada luar dan bahasa yang digunakan adalah dalam bahasa Inggeris. Dan
istilah ataupun kosakata yang digunakan dalam mata pelajaran matematik dan sains ini adalah kebanyakan daripada bahasa Inggeris, dan pelajar perlu menggunakan dua bahasa untuk menerangkan bagaimana sesuatu penyelesaian dalam mata pelajaran tersebut dalam peperiksaan. Seterusnya, tahap pendidikan negara setaraf dengan negara-negara maju, iaitu jika tahap kefahaman pelajar semakin meningkat, maka kualiti pendidikan negara akan semakin meningkat dan setaraf dengan negara luar. Dalam bidang sains, teknologi dan maklumat dan komunikasi pula, kita dapat meningkatkan kemajuan dalam penyelidikan sains, peningkatan penciptaan teknologi baru dan tidak ketinggalan dalam penyebaran info-info mengenai isu semasa. Seterusnya, dalam bidang politik, kita tidak mudah ditipu oleh propaganda luar. Jalinan dengan negara luar akan semakin bertambah dan akan diberi kepercayaan lebih oleh negara luar dalam persatuan PBB, dan pentadbiran negara akan menjadi lebih mudah dan lancar kerana sistem pendidikan negara memerlukan penggunaan dua bahasa dalam urusan antara negara. Seterusnya, dalam bidang ekonomi, peningkatan pelaburan dan dari negara luar akan meningkat. Kerjasama dengan syarikat luar dapat dipertingkatkan dan tidak ketinggalan dalam bidang ekonomi dunia. Peningkatan dalam pelaburan dari negara luar sangat penting kerana ia akan meningkatkan kadar ekonomi dan kadar pengaliran wang dalam negara. Hal ini kerana perhubungan yang dijalankan dalam bahasa Inggeris dan penggunaan dua bahasa ini sangat digunakan di dalam bidang ekonomi. Sekian, terima kasih.